dimasuk untuk meneruskan lagi program kita pada semalam petang. Dengan segala hormatnya saya menjemput yang dihormati Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Dalam masa yang ringkas ini kita telah cuba bersama-sama memperbaiki prestasi kebenaran kita sebagai seorang pegawai polis. Dalam mana tiap negara mesti ada polis. Tanpa polis sebuah negara mungkin tak ada kesejahteraan. Dan bukan menentang musuh polis jaga keamanan, betul kan? Jadi polis sangat penting. Kalau tuan-tuan mengharapkan pujian masyarakat bahawa tuan-tuan ini hebat, janganlah harap sangat. Supaya kita bertugas bukan untuk mendapatkan pujian. Kalau kita nak mendapatkan sanjungan dan kita nak semangat, tuan-tuan janganlah harap sangat. Karena bukan sanjungan menjadikan kita orang hebat. Manusia yang hebat, mereka tidak mengejar sanjungan, mereka tak mengejar kehormatan. Mereka mengejar kepuasan, kebermanaan sumbangan mereka sendiri. Kalau tuan-tuan rasa puas, bagaimana anak kita jahat macam mana pun, kita akan didik secara terbaik. Kalau anak itu bermakna, anak itu jahat macam mana pun masuk penjara, kita akan pergi ziarah kerana anak itu bermakna. Kalau anak itu gila, walaupun dia seorang pembunuh, tetap kita rasa kecil hati kerana itu bermakna. Begitulah pendidikan. Tuan-tuan jangan lihat kepuasan manusia. Jangan melihat sanjungan pujian. Jangan kisah orang kagum atau tidak. Yang penting diberes. Itu saja. Karena di sisi Allah SWT yang terbaik adalah apa yang dibuat yang terbaik. Bukan banyak manusia sanjung. Nabi Muhammad SAW dihina diikut dikeji oleh siapa dia? Betul-betul Quraisy. Dan ditipu, dimanipulasi oleh siapa dia? Golongan munafik. Tapi Rasulullah tetap berdoa. Kalian tak mengharapkan apa dia? Sanjungan penghormatan kegaguman manusia. Dia kata apa dia? Letakkan bulan sebelah kiri dan matahari sebelah kanan. Nak suruh aku terus dapat mustahil. Kepada Allah SWT. Maknanya bagi sanjungan dia kata yang penting kita berbiasa. Jarak tuan dan perempuan terdiri pada golongan rakyat Malaysia yang sama-sama berjuang untuk memajukan negara, mensepatkan negara yang aman, tentang sejahtera, semua orang rasa selesa tinggal di Malaysia. Walaupun mereka tak rasa semangat tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah, tapi mereka sebenarnya rasa bahawa Malaysia ada negara aman. Saya pernah duduk di beberapa negara, ada negara yang aman. Dan Malaysia lebih aman pada negara-negara tersebut, tapi kita tetap pergi negara tersebut walaupun negara kita lebih aman. Saya tak pernah tahu yang sendiri. Baik, saya nak teruskan tuan-tuan. InsyaAllah. Nak jalan lagi. Okey tuan-tuan, kita sepatutnya kemahiran mengisahkan diri, tapi masa tak cukup. Jika masa tak cukup, saya ubah sedikit. Kita akan mula daripada sebenarnya dari 40 minit ini tadi. Tidak tuan-tuan ya? Kalau tak minta dengan program ini.
kali dipanggil di Selamat Pagi Malaysia untuk program ibu bapaan mereka dengan peningkatan edukasi. Dan saya berlibat dengan beberapa program di Malaysia termasuk BDRM. Ini dululah kami saya banyak terlibat dengan ini untuk memastikan kita boleh bantu anak-anak yatim dan asma. Baik, di Amerika saya dapat award. Salah satu award yang saya banggakan ialah terpilih seorang profesor yang memberi inspirasi kepada anak muda itu. Alhamdulillah, di negeri saya dapat satu medal. Medal kerana saya sumbangan kepada kaki tangan militeri dalam mendidik mereka menjadi orang yang lebih besar ketika memberikan perkhidmatan kepada anak buah dan juga kepada masyarakat. Jadi jangan kata polis ni tak boleh guna cara profesional. Sedangkan tentera pun boleh. Ya. Saya dapat buat di sini di Nucleus Academics. Kemudian dari kesukaan makanan Malaysia, saya suka masak. Dalam hari-hari saya masak, saya bawa ke boleh bagi pelajar makan, kawan-kawan sahabatnya, kemudian saya datang ke rumah. Jadi kita nak rasa makanan Malaysia. Jadi saya masak, dia masukkan nasi ke dalam. Okey, ini saya suka melukis. Saya jual 3 bulan lukisan ke US. Saya ada expo sendiri buat expo lukisan supaya orang tengok. Saya minat melukis. Ini antara karier kerja saya untuk lukisan. Lukisan ini dah khas kerana dia tanya pada saya, ni pasal apa ni? Saya kata manusia sekarang bermotor. Buang segala-galanya dalam laut, mengkasi sampah sara, ini sungai, ini laut, tapi udara sungai kotor kerana tangan-tangan manusia. Jadi mereka sudah terpunya baru. Baik, tajuk kita kaki yang baru. Lepas 2 hari ini saya harap kalau kita dalam baru lah. Kalau umur tak boleh ubah dah tu kan. Tapi pemikiran tindakan boleh. Cuba tengok contoh ini. Ini semua dipanggil handphone. Betul kan? Masa zaman ini ingat tak handphone ini? Macam handbag kita bawa dalam kereta tak sebelah kat charger. Betul kan? Tak ada orang musuh mana-mana. Dalam kereta kita pakai. Ya? Tapi sekarang macam ini. Ada tak perubahannya? Lebih mudah, lebih senang. Kenapa kita lakukan? Sebab kita rasa perubahan membawa kepada kebaikan. Perubahan membawa kepada sesuatu yang lebih efisien, lebih convenient, lebih selesa. Perubahan juga membawa kepada productivity dan quality. Bagi itu juga dengan kerja. Kita kena lihat bahawa perubahan itu memang sukar. Nak pindah rumah, satu rumah, anak dan 3 orang, satu rumah 4 bilik, satu rumah 3 bilik. Tak cukup, kita nak pindah. Nak pindah itu kan senang. Kita pack barang, kita siapkan semua anak sekolah, nak tukar sekolah, betul kan? Lalu ada kerja lain semua, jamaah masjid lain, semua lain. Susah, tapi kerana andaian kita dapat rumah baru dia selesai. Begitulah orang yang nak berubah. Kalau nak berubah, kena berpeluh dulu. Dah berpeluh dulu dapat perubahan, akhirnya sampai ke rumah tersebut, tuan-tuan berada di satu suasana sekitar yang baru. InsyaAllah kita dalam baru yang buat perubahan rumah. Kalau tidak, kita tinggal rumah 2 bilik saja dengan anak 4 orang. Sekarang kita pindah ke rumah 4 bilik, anak 4 orang, alhamdulillah lebih selesai. Tapi nak pindah itu susah. Banyak prosesnya. Nak mengundi kena tukar alaman, kat lagi tukar alaman, macam-macam kena buat list kena tukar alaman. Susah nak pindah. Tapi kita nak pindah, alhamdulillah. Kenapa kita nak pindah? Sebab kita tahu rumah itu lebih selesai. Pemandangan kita lebih baik, kawasan lebih baik, mungkin karyanya lebih baik, daya bangunnya lebih baik, maka kita pindah. Jadi itu sebab kita nak pindah daripada cara baru kepada cara baru. Jangan ingat cara baru itu menyusahkan, kita fikirkan. Setiap perubahan kepada manusia membawa kebaikan bagi orang-orang yang mahu mencari kebaikan. Baik, penyelia mereka melakukan perkara yang betul dengan cara yang betul dan disertai niat yang betul. Ini penyelia. Mesti buat betul-betul. Betul di sini maknanya tahu nak buat sesuatu. Kalau bercakap, tahu nak bercakap. Kalau nak beri arahan, tahu beri arahan. Kalau nak marah, tahu nak marah. Bukan sembarangan nak marah. Ini maknanya tahu dengan cara yang betul. Perkara yang betul, betul. Saya katakan pada awal tadi. Bukan pasal personality diri. Bukan pasal diri. Kita buat betul ni kerana agency. Kerana negara. Sebagai Islam, kerana Allah SWT. Itu yang betul. Lain pada itu semua tak betul. Sebab kita ni pegawai PDRM, sebab kita kerja dengan PDRM. Maka yang betul pada PDRM ialah yang kita buat untuk PDRM, untuk diri sendiri.
Kalau dia sendiri, tuan-tuan tak layak kerja dengan bidang ini. Kalau tuan kerja pangkat, kerja itu, kerja ini, bergaduh dan sebagainya, kerana keselesaan sendiri, tuan-tuan tak layak bekerja dengan bidang ini. Sebab kita dibagi untuk bidang ini. Jadi orang yang komited yang kerja, dia tinggal satu. Aku kerja untuk bidang ini. Nama bidang harus dijaga. Kerja harus disusun untuk bidang ini. It's not about me anymore. Tuan-tuan dia buang kerja bukan pasal tuan-tuan, pasal tak sesuai dengan bidang ini. Akan dia buang kerja. Tuan-tuan naik pangkat kalau saya tuan-tuan, tapi pasal sesuai dengan bidang ini. Naik pangkat di bidang ini. Kalau tuan-tuan berlagak pada seorang cikgu, tuan-tuan tak naik pangkat. Sebab itu sesuai untuk jawatan cikgu. Kalau tuan-tuan berlagak sebagai seorang imam, untuk masjid, untuk bidang ini. Tuan-tuan berlagak sebagai accountant, jadi accountant. Belajar sebagai lawyer, jadi lawyer. Tapi bila dekat jawatan bidang ini, lagak, gaya, tutur kata, iklan semua adalah BDRM. Maksudnya tuan-tuan dibayarkan untuk memegang trust BDRM. Yang kedua cara begini-beginian. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan bermula dari niat. Kalau niat baik, insya-Allah lah kita jadi senang. Tuhan tolong. Tuhan tak tolong kita betul. Ada yang kata Tuhan tak tolong. Atau Tuhan sentiasa tolong kita. Sampai kata Tuhan tak tolong dia silap. Ya. Ada nama seorang sahabat Rasulullah SAW. Nama dia Kilabah. Kilabah ini tangan dia putus dulu. Kakinya lumpuh, mata hampir buta, telinga hampir pecah. Duduk di tengah-tengah padang pasir. Satu hari ada seorang datang. Dia tengok siapa duduk tengah padang pasir. Tak ada air, tak ada oasis, tak ada pokok. Duduk tengah padang pasir. Dia pun tengok kemah. Bila buka kemah ada seorang tua. Yang tangan keduanya pudung, kakinya tak boleh jalan, ada kaki pun pudung. Dia dari kurang pendengaran, mata tak berapa nampak. Jadi dia tanya, siapa kaki? Aku hari kata, oh dia bersyukur kepada Allah. Dia kata, apa yang kamu syukurkan dalam nikmat Allah? Kamu ini mulut nak cakap susah, mata dah tak nampak, telinga tak dengar, kaki tak boleh jalan, tangan pudung. Apa yang kamu syukuri? Aku bersyukur kerana bila lautan melanda pantai, aku tak lemas, masih hidup. Bila gunung berani meletus, aku tak terbakar, masih hidup. Bila langit itu jatuh, maknanya hujan lebat, aku tak tertimbus, aku masih hidup. Dan aku bersyukur kepada Allah kerana walaupun anggota aku tak lengkap, tapi aku masih beriman pada Allah SWT. Jadi ditanya lagi, apa yang kamu syukuri? Aku syukuri kerana aku masih punya mata untuk melihat. Bagus tuan-tuan, syukur mata saya melihat. Aku bersyukuri kerana apa? Telinga aku masih boleh mendengar. Aku bersyukuri kenapa bibir aku masih boleh mengucap dan berzikir kepada Allah SWT. Kemudian tanya pada orang yang tadi sebut. Orang yang tanya ini nama dia Abdullah bin Muhammad. Wahai saudaraku yang menjarahi aku, tolong cari anak aku. Semalam anak aku carikan aku makanan, sanggapan sampai hari ini tak balik. Dia tanya, siapa anak apa? Dia umur kurang 14 tahun, dia cari makan. Dia jaga aku kerana aku lupa. Ya aku ada dapat cari. Bila dia cari, dia tak lupa. Sampai satu tempat segerombolan singa senang membaham makanan. Dia tengok anak dia. Jadi dia balik, jumpa balik orang tua ni. Dia kata, Tuan, saya nak cerita dengan Tuan bagaimana keadaan Nabi Ayub. Tuan, bagaimana keadaan Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang sabar. Apa yang jadi dengan keluarga Nabi Ayub? Dia kesuku bilang meninggalkan beliau. Dia orang yang sabar. Aku jadi dengan hantar Nabi Ayub, dia kehilangan hantar, tapi dia sabar. Orang tua dia ada sensus. Dia kata, mungkin dia betul buruk banget. Dia kata, cuba kabarkan apa sebenarnya berlaku. Dia kata, apa dia? Yang berlaku anak Tuhan tadi makan hari singa. Dia kata apa? Alhamdulillah, Allah yang maha besar. Dia bagi anak aku dimakan singa supaya anak aku tidak besar berkahwin melahirkan zuriat yang bermaksiat kepada Allah SWT. Anak mati pun masih lagi bersyukur. Tangan pun masih bersyukur. Kaki tak pun jalan masih bersyukur. Telinga yang dengar hanya sikit-sikit masih bersyukur. Tuan-tuan, bandingkan kita dengan sahabat baginda Rasulullah SAW. Nama dia Abu Kilabah. Kita banyak kekalian terlalu banyak dibandingkan dengan dia. Dan dia kata tetap bersyukur kepada Allah SWT. Maka bersyukur dia ada jawatan buat the best of the best. Tak boleh lagi. Rupa-rupanya ini ada satu gerombolan karyawan datang. Dia tengok ada seorang sedang nak membumikan sesuatu, dia mereka turun. Bila mereka turun, mereka lupa. Wahai, dia bagaimana?
Cuba buka dalam terus. Dia buka muka. Betul, Kerala dia belum buka muka, dia terus menangis, dia terus peluk mayat tadi, dia terus cium. Dia kata, kenalkan kamu siapa ini? Dia kata, ini sahabat baginda Rasulullah SAW. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dia telah ditawarkan menjadi kadi, dia tolak kerana dia takut dapat kerusak, bukan silap, Allah hukum dia. Di kala zaman Sayyidina Umar, dia juga ditawarkan kadi, dia tolak kerana dia takut buat silap, dia takut dihukum. Walaupun menjadi seorang pemimpin yang adil, kalau silap pun masih tidak dapat pahala. Tapi dia takut. Dan dia lari ke dalam hutan beberapa tahun dan dia tak pernah jumpa. Di padang pasir, dia tak pernah jumpa. Rupa-rupa game singa dia berada. Dan dia tak nak khalifah selepas itu nanti menjadi bagi lagi. Dia tak nak masuk jabatan. Kita berebut jabatan baru. Orang ni dia takut tak keputusan silap. Dia tak nak jabatan. Lari ke tengah padang pasir, menjauhkan itu orang yang tak kenal pun dia. Dia tak fit dia sahabat Nabi. Masya Allah. Ini orang yang bersyukur. Tuan-tuan, lihat itu bagi betul. Supaya kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Okey? Ini satu video untuk tuan-tuan yang suka tidur berdengkur. Satu tidur berdengkur sini kadang-kadang. Oh, selamat. Yang tidur berdengkur ini dia formula nak hilangkan berdengkur. Tengok tuan-tuan. Mudah-mudahan malam ni tak berdengkur lagi. Yang perempuan berdengkur ke sini sebelum ni. Okey, tengok ya. 1, 2, 3.
orang yang duduk di dalam. Orang yang duduk di dalam merupakan sesuatu agensi maju. Kalau tuan-tuan nak baju biarkan, apa? Kalau Malaysia nak baju, orang Malaysia lah. Orang Singapura tak ada sumber lagi, satu benda pun tak ada. Jauh lebih maju pada Malaysia. Korea ada Jepun ada sumber lagi? Tak ada. Taiwan ada sumber lagi? Tak ada. Jerman ada sumber lagi? Tak ada. Semua tak ada. Tapi jauh lebih maju. Patutnya Malaysia lebih maju. Pasal apa? SIKAP, sikap. So, kita nak pastikan kita lebih maju, kita. Kalau kita tak buat, tak jadi hal. Boleh 5 tahun akan datang, ada orang lain yang akan majukan negara, dia yang akan majukan. Kalau kita tak buat, baik kita buat. Betul kan? Sementara kita ada peluang. Bila tuan dah pencen nanti ada peluang lagi tak? Bila dah pencen tak ada peluang lagi tak majukan negara? Masuk balai pun kawan halau. Maka sini ada pencen, betul? Bagi idea pun tak nak dengar. Ketua pengarah bagi idea masuk jabatan pun dia tak terima dah. Sudah dah zaman pada hadir dah. Fikirkan, maknanya di sini lah, this your time, the best time, the best opportunity untuk majukan 3M. Masih dia perang, tenaga perang otak nak majukan. Bukan bila dah keluar baru terasa rugi. Dalam kajian psikologi ada 2 kerugian. Satu kerugian tak buat, satu kerugian buat. Antara 2 kerugian ini yang orang paling menyesal ialah kerugian kerana tak buat. Bila kerugian tak buat dan dia menyesal. Di akhirat nanti orang yang tak solat dia lebih menyesal daripada solat silap. Kerana dia tak buat. Itu kalau ikut kitab Madarijus Salikin. Kalau di dunia ikut psikologi, kita akan lebih menyesal kalau kita tak jaga anak kita yang kecil sekarang. Daripada kita jaga dan kita silap. At least we try something. Kalau tak jaga langsung, maknanya tak cuba. Maknanya tuan-tuan, dia kalau tuan-tuan nanti, tuan-tuan semua akan menyesal. Semua manusia akan menyesal. Sebab Rasulullah SAW kata, semua orang akan menyesal. Yang baik menyesal kerana apa? Tak cukup kebaikan yang dia buat, kebajikan. Yang jahat menyesal kerana dia tidak bertaubat kerana kejahatan. Semua orang akan menyesal. Saya menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Usahakan di akhirat, di dunia keluar pada BRM, tuan-tuan akan menyesal. Usahakan keluar BRM, bila ada tuan-tuan 18 tahun, 19 tahun, mesti tuan-tuan dah perlu menyesal. Allah tak dapat nak didik anak kita jauh. Tapi masa sekarang tak dapat. Satu kerugian. Saya tengok kawan saya yang tua sekarang dia bila solat sebagai kursi, nak sujud tak boleh. Ketika itu Allah, aku dalam tak dapat sujud. Rindu nak sujud. Pasal apa? Dahi dah tak boleh kena bumi. Nanti itu menyesal. Tak boleh. Tuan-tuan sebelum datang waktu itu, di hari kita semua akan datang. Make sure you do something good for yourself. Yang kedua, nak tutup ni. Kalau disebut ini tuan-tuan, negara apa ni? Jangan ada semua karakteristik ciri-ciri ini. Negara apa ni tuan-tuan? Jepun, betul kan? Saya setuju. Jepun. Kalau dikata kecanggihan teknologi, negara apa yang ada ini tuan-tuan? Jerman. Okey, saya setuju juga tuan-tuan. Sekarang saya nak tanya, Malaysia ni apa yang unggul di dunia? Bila saya pergi Amerika, kita tanya orang Jepun, kita tahu this is the quality of Japanese. Tersebut kata this is the quality of the Germans. Dia sebut Malaysia lagi dalam Malaysia. Kalau kita jawab sendiri, apa yang ada? Pada 1960-an, kereta Jepun, apa kata tinggi, betul tak? Sekarang sampai ada kereta Jepun dia panggil, betul tak? Pada 1970-an kita kata negeri China ni negeri teruk, tak ada apa. Sekarang ni sampai ada barang China dia bangga tak? Lagi 20 tahun barang China akan jadi high end. Barang Indonesia macam mana? Masih sama. Kenapa ada perumahan negara lain tidak tinggal kita? Pada 1998 ekonomi dunia semua jatuh. 1998 Korea taraf dengan Malaysia tinggi lagi Malaysia dengan Korea Selatan. Tapi sekarang Korea di mana? 20 tahun depan. Sampaikan penyanyi pop dia pun kita biru. Betul kan? Jadi dengan kita Jepun dulu Tindino, sekarang ni orang hargai. Korea dulu ekonomi lagi teruk pada Malaysia, sekarang orang hargai. Dan ini the people. Kita tak boleh sikap. Jadi kita tak boleh sikap. Nothing going to change. Hasil bumi sama tak kita sama tak? Waktu sawit sama. Lain-lain semua sama. Masing yang perlu kita ada sekarang ada. Tetapi the people. Maknanya pilihan dia pun sama juga. Want to change kita kan? Don't worry about the policy. Jangan kisah bangunan tinggi bertingkat. Jangan kisah gaji yang tinggi. Want to change anything? Di sini. Hati ini berbentuk
menentukan segalanya. Tuan-tuan rugi tak apa. Ini kualiti kepimpinan yang saya sebut semalam. Nombor satu, tuan-tuan dilantik memperlukan hubungan. Pastikan hubungan kita dengan jiran, dia kita dengan orang atas, dengan orang bawah, dan dengan masyarakat. Tuan-tuan dapat bina hubungan, insya-Allah tuan-tuan dapat pencapaian. Bila ada pencapaian, orang yakin, makin yakin orang makin hormat. Ini caranya. Bukan lepas nanti nak terus dihormati kerana power dis tapakai. Bila nanti terus nak guna power, sebenarnya orang hormat ketika masa ada kuasa. Lepas tu orang pakisah. Tapi kalau kita nanti bina hubungan, Rasulullah SAW bina hubungan dulu. Lepas hubungan dapat pencapaian yang kena menghormatan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini kaedah dia nak betulkan itu supaya lebih hebat. Jangan cari lepas ni dapat tutukan ini. Naik pangkat fikir ni dulu. Dapat apa fikir ni dulu. Wrong idea, wrong methodology. Yang betul, lepas nanti hukum dulu. 3 bulan pertama, tengok orang awak kerja berjalan. Jumpa seorang sultan, jumpa keluarga yang bermasalah. Editing, jumpa sekolah, jumpa masjid, jumpa masyarakat, jumpa NGO, jumpa kuil, jumpa tokoh. Tuan-tuan jaga satu balai. InsyaAllah dapat hubungan mudah. Saya duduk balai saja. Itu sibuk untuk saya tahu tuan-tuan kata aku tak ada masa. Ya, kita tak ada masa. Tapi nak bagi masyarakat tolong kita macam Datuk yang katakan masa PMC saya hubungan itu mesti ada. Sebab masyarakat tak tolong kita. Kerana kita dengan idea kita masyarakat dengan idea masyarakat terasing. Bila terasing tak ada hubungan. Baik tuan-tuan, ini kisah kedua nasi lemak. Pernah makan nasi lemak tak? Tuan-tuan tahu tak nasi lemak dia salah satu makanan di negara sarapan pagi yang terbaik di dunia. Pernah dengar? Dibuat kajian tentang nasi lemak. Nasi lemak ni adalah salah satu makanan yang paling komplit untuk sarapan. Lepas ni makan nasi lemak. Tapi janganlah makan nasi lemak campur dengan daging rendangnya, ayam karinya, dengan kambing golek. Itu dah tak sehat. Nasi lemak sel, ya, dia ada ikan bilis. Ikan bilis itu apa? Protein. Betul tak? Lemak kelapa ni good kolesterol. Nasi adalah karbohidrat tenaga. Timun adalah fiber. Nampak kan? Telur sumber protein yang bagus. Kombinasi ini is good enough. Tapi makan banyak ini, orang makan banyak ini, jadi masalah tu. Setinggal tak cukup, campur dengan rendang ayam, campur dengan apa lagi? Padu sambal, campur lagi dengan apa? Itu makanan yang membawa maut namanya. Daripada one of the top 10 jadi makanan yang one of the top 10 yang membawa maut. Jadi tuan-tuan, nasi tak bagus. Kalau ikut kajiannya, salah satu kajian dia buat kajian dengan makanan-makanan sarapan pagi yang bagus, complete set kata. Orang nak tenang tu dah nasi lemak. Jadi teruskan makan nasi lemak, tapi berhati-hatilah dengan kita. Satu hari aku dah berpindah pergi satu kampung. Dia berpindah sebuah kampung. Dia terasa makan nasi lemak. Dia pergi gerai nasi lemak. Kampung tu ada satu sahaja gerai nasi lemak. Dia macam berda lah kat dalam. Nak kurang jauh dia ada nasi lemak. Dia beli hari pertama. Orang yang nasi lemak kata, barang baru ke? Ya, kau tahu tak? Ketua kampung ni memang tak guna, malas. Dia cerita ke orang yang baru ni. Dia pun dia start dia pasal kecil, balik. Minggu depan, dia rasa nak makan lagi nasi lemak. Hari Sabtu dia pergi lagi. Kali kedua dia beli. Pakcik tadi tu yang minggu lepas dia cakap ketua kampung tak guna. Dan dia kata, untuk sekolah ni memang malas. Bentuk sekolah pula dia betul. Lepas orang muda ni beli, dia balik. Minggu ketiga, ada tu bila kita semak, nak keluar kampung jauh sangat ke dalam 20 km ke dalam. Betul tak? Ketua balai sini lagi tak guna kaki Rasulullah. Ketua balai pula ada betul. Orang ni pun pergi beli. Minggu ke-4 sebulan dia pak orang muda ni ikut di kampung tu. Dia kata, pakcik saya nak beli nasi lemak. Kali ke-4 tadi dia dekat. Tahu tak? Kalau si masjid di sini langsung tak berguna. Baca Fatihah tak betul. Orang muda ni tak sabar. Dia kata pakcik, saya beli pakcik lemak pakcik ni pasal nak naik pedal lagi.
Lebih baik pada pakcik untuk ketua kampung, berusaha, ketua polis dengan masjid, baik pakcik usahakan perbaiki kualiti nasi lemak pakcik. Orang butuh nasihat pakcik. Tuan-tuan, ini kerja kita. Diri sendiri tak nak repair. Asyik untuk orang. Kita lain, untuk kita sini. Sama dengan penjual nasi lemak. Dia nampak orang cerita keperluan orang. Kualiti nasi lemak tetap sama. Tuan-tuan, sebanyak mana kita butuh orang takkan naik kita dalam performa. Yang naikkan performa kita, prestasi kita lah agar kita berusaha untuk meningkatkan prestasi. Bukan dengan menghina seseorang. Tapi kita rasa puas menghina. Ini kesilapan paling besar dalam manusia dan aspek psikologi. Ya, ini dipanggil scientific psychology. Satu lagi kita memandai-pandai pelaku, seolah dia itu salah tak tahu, seolah dia itu salah tak tahu. Ini dipanggil Dunning-Kruger effect, kesan Dunning-Kruger. Kesan orang yang terasa dia tahu padahal dia tak tahu. Ini kesan Dunning-Kruger effect. Ini berlaku pada manusia. Tuan-tuan, tengok ni, selain muhasabah diri. Jangan muhasabah orang sangat. Diri itu. Kita pergi kubur berkawan ke tuan-tuan. Sama-sama accident pun boleh lain, betul kan? Kalau accident, kalau mati sebelah kaki pun boleh lain. Apa lagi berlaku Allah SWT? Ini muhasabah diri. It's better to check yourself than to before the itu penting. Baik, kisah ayam emas. Ada seorang ni dia ada ayam emas. Pertama kali dia beli ayam emas, ayam keluarkan telur emas. Wow, aku dapat telur emas. Untung. Besok pagi bangun pergi depan ayam, kandungan tai semua tak kisah dia rendah. Kenapa? Ada telur emas. Dan dia pergi telur emas. Hari ketiga telur emas. Dia pun konsum dengan telur emas. Berat yang seperti besi, nak simpan emas di dalam peti besi. Hari-hari dia fikirkan, aku nak telur emas besok. Lusa, bulan aku jadi jutawan. Tapi dia lupa bagi makan ayam seluruh makanan yang sedap. Dia bagi dedah. Dia bagi makanan apa dia? Sakit-baki. Akhir ayam pun sakit. Dan telur emas jarang-jarang. Daripada sehari jadi 3 hari. Bila ayam sakit, dia kata ayam kita sakit tak produktif. Dan dia pisau, dia belah perut ayam, dia ambil telur yang ada dalam perut. Akhirnya ayam mati. Sebenarnya dia jaga ayam atau jaga telur? Jaga ayam atau jaga telur? Jaga ayam, jangan jaga telur. Tuan-tuan jadi pilihan, siapa dia ayam? Kaki tangan. Telur tu hasil dia. Kalau kita tak jaga kaki tangan, kita jaga hasil, ayam kita akan mati. Bila ayam tuan-tuan mati, tuan-tuan lagi terus bekerja. Kalau itu mulai hari fikirkan, aku tak hasil, aku kena jaga orang. Nak hasil pada anak, jaga anak. Nak hasil pada kawan, jaga kawan. Nak hasil pada satu, jaga orang tersebut. Bukan jaga hasil dia. Kalau jaga hasil, kita takkan pergi mana. Sebab orang itu akan menjauhkan diri. Jadi, lakukan perkara berimpak tinggi sebagai penjual. Jaga ayam. Siapa tu ayam? Kerja kita. Jangan kisah. Jaga hasil sehingga mengabaikan kebajikan ayam, kesejahteraan ayam, kesihatan mental ayam dan segala-galanya. Dia pakai susah hati, tak ada satu kajian psikologi bila orang susah hati, orang stres, orang murung, orang ada mental disorder, performa dia boleh meningkat. Tak ada satu kajian. Semua kata kalau stres saja sudah jatuh. Apalagi kalau murung, apalagi ada mental disorder, apalagi kalau dia rasa berdendam dan sebagainya. Maka kena fikirkan balik. Kita fokus pada orang, tak fokus pada matlamat sehingga merupakan orang. Fokus dulu, insyaAllah. Baik, tengok video ini. Ini kerja seorang pendidik. Ada sikap ini.
tak boleh kita hina dia dalam hati. Dia dapat apa? Tak dapat apa. Tapi kalau tengok dia tak boleh, kita nak jalankan bukan dia hidayah. Kita minta dia hidayah. Dia dapat sesuatu. Allah beri dia hidayah. Yang oleh itu permulakan urusannya. Dalam hati kita doa pada orang yang tak boleh, bisa Allah memudahkan urusannya. Tapi kalau dalam hati kita, dia ni tak guna. Apa dia dapat? Tapi kalau kita doa, pasti dia dapat. Sebab orang itu penting. Penting kan? Dapat orang yang pakai tak senonoh. Dan tengok LGBT, tengok kondan ke, tengok yang dua alam ke, apa saja tengok. Jangan tengok dengan satu pembinaan. Tengok yang Allah tentu beri hidayah kepada kita. Setiap tadi kita kita pada mereka sampai. Kalau kita hina dia, dapat apa? Doa tak sampai, betul kan? Kita dapat apa? Same thing pada orang yang kita doakan dia sangat powerful. Dia tak dapat balik lagi itu. Jadi sentiasa doakan orang Allah. Jangan dipukul kita. Termasuk orang atas. Ini yang terakhir. Suatu hari ada seorang pemuda. Seorang pemuda ni anak orang kaya. Bapa dia billionaire. Dia pergi ke ATM machine, dia letak duit, letak kad dia. Dia keluarkan RM1,000. Masuk paket RM1,000. Kawan dia lah, masa anak kita lah tak berapa kaya. Share ke ATM machine, tinggal RM50. Dan rasa kalau RM50 ke ATM machine, berapa ringgit lagi? Berapa? 40. Nampaknya ada pengalaman tadi. Ambil 40. Masuk poket. Elok keluar daripada beg. Nampak orang miskin, orang tua ni. Orang tua ni sedang makan korma. Dia makan biji itu dia kurang tak buat simpan. Kena makan satu lagi. Tak lapar. Dia simpan. Yang anak orang kaya dia kata, jom kita dengar kat pakcik ni. Dia keluarkan ke RM10,000 tu, dia ambil RM100. Dah ambil RM100, dia bagi kat pakcik ni. Pakcik juga kata, ya Allah yang bantu. Engkau murahkan sikit anak ini. Dia ada RM100. Aku tak pernah dapat RM100. Dia doakan. Pakcik ni, orang berbudi, dia berperasa, orang memberi, dia berasa, dan dia balas balik budi. Dan dia biji korma, dia kata, nak, pakcik tak ada apa-apa. Dia biji korma saja. Anak budaya kali ni bagi korma, aku kalau pakcik ni, bagi aku biji korma. Dia buat. Kalau giliran anak budaya tak kaya macam dia. Cek RM40, nak makan RM1,000, tak cukup ni. Cek ada RM50 untuk dia. Jadi RM50 bagi pakcik. Mesti saya ada RM50. Pakcik tu doa. Ya Allah aku berkatilah hidup anak ini. Lepas tu dah ambil dia korma, dia bagi pada budak yang bagi RM50. Dia ambil, nak buat tak sampai hati, pakcik bagi. Dia simpan dalam paket. Dia jadi enjoy dengan kawan dia yang kaya. 12 malam balik. Bila balik, pakaian itu satu helai saja ada. Usaha nak kerja. Dia nak basuh. Dia rasa dia nak ada biji korma. Dia tengok biji korma, dia ambil gelas, dia bukan gelas. Kemudian ambil tangan, tak tanah. Sehari ni kita tengok disiram. Tengok siram kenal, bayar pakcik itu yang susah, itu senang. Dan walaupun tak lebih, tapi dia kerja. Pakcik itu rasa minta sedekah tak ada. Lepas 3 bulan, buku rumah tumbuh. Dia berseronok, rumah dah tumbuh. Dan dia pernah tangan belakang rumah dia. Disiram selalu, letak baja selalu, jaga selalu. Lepas 7 tahun, rumah dah berbuah. Bila rumah berbuah, hasil rumah itu diambil. Di kat masjid, rumah anak yatim, jiran sebelah. Satu kampung kata ini rumah Palestin sekali. Seorang dia dapat makan, burung dapat makan, kelawar dapat makan, segala-galanya. Orang yang semua tanam rumah masjid, tanam rumah sekolah, tanam rumah sekolah hebat. Asalnya rumah itu daripada biji yang hina. Betul kan? Tuan-tuan, inilah yang kita katakan tinggalkan legasi terbaik. You don't know who you are. We don't know we are heading. We don't know where to end. Kat mana kita nak pergi, jatuh kita tak tahu. Satu hari, legasi tuan-tuan akan meninggalkan satu yang terbaik kepada manusia. Ibarat biji korma yang tak bernilai pada anak seorang, tapi bernilai pada orang lain. Dan ditanam biji korma, dan tumbuh pokok korma, dan benihnya bercambah. Satu kampung ada pokok korma, 1000 orang boleh makan. Itulah kita yang kerja di dunia ini, supaya di akhirat kita dapat balik hasil yang kita tanam di dunia. Wabillahi taufiq.